بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita melafazkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini, pada ketika ini, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengambil ibrah, kita mengambil pengajaran, kita mengambil teladan, kita mengambil petunjuk daripada ayat-ayat pilihan yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Kita mohon rahmat dari Allah agar Allah mempermudahkan pengisian kita pada pagi ini. Allah mengurniakan keberkatan. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mencampakkan kepada kita kefahaman yang mendalam dalam kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang ke-15 Zulqa'dah. Ya, kita bersyukur kepada Allah kerana kita berada pada salah satu hari daripada hari-hari yang terdapat pada bulan-bulan haram. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan ataupun kita akan melanjutkan pentafsiran ayat yang telah pun kita bincang pada hari semalam, yang telah kita bicarakan pada hari semalam, dan dalam masa yang sama kita akan membincangkan satu lagi ayat lain tapi ada kaitan juga dengan ayat surah Asy-Syura, ayat yang ke-30, halaman 486 di dalam Al-Quran, surah yang ke-42, ayat nombor 30, halaman 486 di dalam Al-Quranul Karim. Jadi surah Asy-Syura ayat 30, muka surat 486 pada surah yang ke-42. Ayat ini telah pun kita bicarakan pada hari semalam, yang mana pada hari semalam kita diberitahu oleh Allah melalui ayat ini. Allah memberitahu kepada kita bahawa apabila kita ditimpa sebarang musibah, tidak kiralah musibah itu musibah yang ada kaitan pada jasad tubuh badan kita, musibah itu pada harta kita, ataupun musibah itu musibah yang berlaku kepada ahli keluarga kita, maksudnya Allah dan sebagainya, maka Allah beritahu kepada kita bahawa musibah yang berlaku kepada kita ini adalah disebabkan berpunca daripada tangan kita merujuk kepada kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah beritahu kepada kita, Allah beritahu kepada kita bahawa banyaknya kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan kepada Allah, kebanyakannya Allah telah pun memberikan pengampunan kepada kita. Kalau Allah Ta'ala itu tidak mengampunkan kesalahan kita, kalau Allah Ta'ala itu berkehendak membalas segala dosa-dosa yang kita lakukan, pasti kita sudah tidak ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita juga telah menyebut pada hari semalam bahawa ayat ini sebenarnya Allah Taala nak menyuruh kita, Allah Taala nak memberi pesanan kepada kita bahawa apabila kita ditimpa saja sebarang musibah, maka tindakan kita adalah kembali kepada Allah,
carilah Allah, bertaubatlah kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya telah sebut pada hari semalam yang mana pada pagi ini saya akan bacakan ulasan komentar yang dibicarakan oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Saya bacakan pentafsiran beliau supaya tuan-tuan dan puan lebih nampak tentang ayat ini. Dan memang sebenarnya kami di Tadabbur Center bersama dengan PTS dalam promosi ataupun dalam kempen untuk wakaf 1000 naskah Tafsir Al-Azhar. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ingin berwakaf, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk arwah ibu, arwah bapa, arwah siapa-siapa pun tuan-tuan boleh wakafkan. Jadi kita membuat kerjasama dengan PTS untuk mewakafkan 1000 naskah Tafsir Al-Azhar. Jadi saya bacakan apa ulasan Buya Hamka di dalam dia memberi penerangan tentang ayat surah Asy-Syura ayat nombor 30 kita bincangkan semalam. Kemudian kita masuk kepada satu ayat lain. InsyaAllah. Baik. Buya Hamka rahimahullah, ketika mana ayat 30 surah Asy-Syura, beliau mengatakan, dia kata, ayat ni mana ayat 30 surah Asy-Syura, beliau mengatakan ayat ini adalah satu peringatan bahawa apabila suatu malapetaka datang menimpa, janganlah segera menyalahkan orang lain, apatah lagi menyalahkan Tuhan. Ini telah kita ulas hari semalam. Ingat tuan-tuan semalam yang kita bagi contoh COVID-19. Jadi apabila kita ditimpa sebarang musibah, kita jangan salahkan orang lain. Dan ingat tak, pada hari semalam kita telah mendatangkan contoh para sahabat yang mereka kalah dalam perang Uhud. Tengok balik surah Al-Imran ayat 165, apabila mereka buat postmortem, kenapa mereka ditimpa musibah, mereka kalah dalam perang Uhud? Maka Allah memberikan jawapan, kekalahan kamu, musibah itu adalah sebab diri kamu lah, bukan sebab orang lain. Jadi inilah yang Buya Hamka juga mengulas. Dia kata ayat ni Allah bagi peringatan kepada kita. Apabila kita ditimpa dengan satu malapetaka, seperti mana contoh COVID-19 lah, maka kita jangan salahkan orang lain. Dan jangan pula kita menyalahkan Tuhan. Periksalah diri sendiri, kata Buya Hamka. Ni periksalah diri sendiri. Apa yang kita dah buat. Kemudian Buya mengatakan lagi, manusia memang selalu lalai memperhitungkan bahawa dia bersalah. Maknanya Buya Hamka kata, manusia ni sebenarnya, kan, dia buat-buat, kadang-kadang dia buat-buat tak tahu bahawa sebenarnya dialah yang bersalah, dialah punca menyebabkan dia ditimpa musibah. Lepas tu beliau mengatakan lagi, setelah datangnya malapetaka dengan tiba-tiba, dia menjadi bingung, lalu dia menyalahkan orang lain. Itu yang kita kata, ada orang kena COVID-19 kata, ada orang menyalahkan bahawa ini sebab kluster si fulan lah ni. Ni sebab orang balik daripada luar negara lah ni, yang menyebabkan kita ni tak selesai-selesai lagi masalah kita. Memanglah asbabnya salah satunya begitu, tetapi sepatutnya jangan salahkan orang lain, tetapi salahkan diri kita. Mungkin kitalah penyebab bahawa Allah timpa musibah sampai tak selesai-selesai lagi. Kemudian Buya Hamka mengulas lagi. Dia kata apa? Atau dia menyalahkan takdir. Kadang-kadang kesalahan yang paling besar ialah dia lupa kepada Tuhan, sehingga malapetaka yang tadinya bisa menjadi cobaan peneguh iman menjadi satu sengsara yang amat berat, tidak terpikul oleh jiwa kerana jiwa tidak ada pegangan. Maksud dia apa? Dia kata Buya Hamka ni, dia kata kadang-kadang dia kata musibah yang Allah timpa tu menyebabkan kita lupa nak mengkaitkan musibah itu adalah dengan Allah. Sepatutnya musibah yang Allah timpa ni supaya sebenarnya dia boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia boleh menyebabkan dia boleh menguatkan iman kita. Tetapi ada orang sebaliknya, kan, menyebabkan dia menjadi sengsara. Okey, kemudian Buya Hamka mengatakan lagi, oleh sebab itu
maka percaya kepada takdir buruk dan baik, takdir bahagia ke, takdir bahaya ke, gembira ke, sengsara ke, beruntung ke, rugi, dijadikan rukun yang keenam daripada iman. Apa yang tertulis mesti terjadi. Maka jika tiba giliran dapat musibah, periksalah diri. Okey, Buya Hamka ni, dia nak bawa kita semua, dia nak kata bahawa kalau kita ditimpa musibah, dia kata, mesti kita kaitkan musibah itu dengan Allah. Maksud dia, apa saja pun yang datang dalam hidup kita, gembira ke, sedih ke, bahagia ke, sengsara ke, dia kata itu semua termasuk dalam rukun iman yang keenam, iaitu qada dan qadar, dia kata. Okey, dia bawa kita begitu. Kemudian beliau mengulas lagi, dia kata apa yang telah tertulis dia mesti terjadi. Maksudnya musibah COVID-19 ni contoh, sebenarnya semuanya telah tertulis oleh Allah. Kalau Allah kata pada tarikh sekian, pada bulan sekian, di mana dia berlaku, pasti dia akan terjadi. Kemudian Buya Hamka mengatakan, kalau ia sudah terjadi mengikut apa yang telah Allah tetapkan, Buya Hamka mengatakan, periksalah diri. Dia kata, koreksilah diri, telitilah diri. Kemudian beliau mengatakan, kadang-kadang musibah itu didatangkan oleh Allah dengan memakai tangan manusia. Dan kita yakin benar bahawa kita tidak bersalah. Maknanya Buya Hamka dia ubah ayat dia, tapi sebenarnya dia nak ulas seperti mana kita ulas tu. Maksudnya Buya Hamka nak kata, dia kata kadang-kadang dia kata Allah datangkan musibah ni memakai tangan manusia tu, maksudnya Buya Hamka nak mengatakan sebenarnya adalah disebabkan tangan manusia, bima kasabat aidikum, dengan sebab tangan manusia. Tangan manusia maksudnya apa? Adalah sebab manusia lah. Dan ada manusia, dia meyakini bahawa dia tak bersalah. Maksudnya dia nak kata, kenapa musibah ni datang? Aku tak buat apa-apa ke? Maksudnya dia merasa dirinya suci. Dia merasa dirinya tak bersalah. Kemudian Buya Hamka mengulas lagi. Dia kata, mungkin engkau tak bersalah dalam perkara yang dituduhkan manusia lain kepada engkau. Tetapi, kalau kita mengkoreksi diri, barangkali kita bersalah kepada Tuhan dalam bab yang lain. Maknanya, Buya Hamka kata macam ni. Dia kata, ada manusia, dia rasa macam bukan sebab dia menyebabkan datangnya musibah tu. Kan? Buya Hamka bawa contoh. Mungkin dia tak bersalah, dia tak menzalimi manusia lain. Kan? Dia tak kacau orang, dia tak mengantar orang, dia mungkin tak buat dosa dia dengan manusia lain. Tapi Buya Hamka kata apa? Kemungkinan dia bersalah dalam hubungan dia dengan Allah. Maksudnya dia kata, mungkin dia tak buat dosa dengan manusia lain, mungkin dia tak menzalimi manusia lain, dia tak buat salah pada dosa pada sama manusia. Tapi dia kata, mungkin dia bersalah, dia berdosa, dia dengan Allah. Dia bagi contoh. Dia kata misalnya, dia kata contohnya, takabur, riak dalam mengerjakan ibadat, lalu kita ditimpa malapetaka jadi jalan lain supaya kita bertaubat. Maksudnya Buya Hamka ni dia nak kata, kita ni tak terlepas sebenarnya daripada kita melakukan dosa kepada Allah. Kalau kita tak buat dosa dengan manusia lain, tetapi kemungkinan besar kita bersalah dengan Allah. Contohnya dia kata, kalau kita ada sifat sombong, kita ada sifat riak, siapa dari kita ni yang dia tidak ada riak? Maksudnya, siapa daripada kita ni yang boleh ikhlas dalam beramal? Kadang-kadang benda itu datang pada kita, betul tak? Benda datang pada kita, itu pun sebenarnya adalah dosa. Maknanya, Buya Hamka juga mengatakan kepada kita, dia nak kata bahawa kalau bukan sebab kita buat salah dengan orang lain, tapi mungkin kita buat salah kita dengan Allah. Supaya apa, kata dia? Supaya apa Allah datangkan musibah itu? Dia kata supaya kita bertaubat. Seperti mana yang telah pun kita ulas. Itulah maknanya ayat ni, ayat surah Syura ayat 30 ni sebenarnya apa mesej dia? Apa sebenarnya yang Allah nak bagi tahu pada kita? Sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa
bahawa apabila engkau ditimpa musibah, wahai umat Islam, wahai rakyat Malaysia, wahai diri kita sendiri, apabila kita ditimpa musibah, wahai rakyat, apa yang patut kita buat? Kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kerana musibah yang datang itu ada kaitan dengan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah ataupun kesalahan yang kita lakukan sesama anak-anak Adam yang lain. Kita tidak boleh terlepas daripada melakukan kesalahan. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, saya harap tuan-tuan dah faham. Tuan-tuan dah faham tentang ayat ini. Jadi untuk lebih memahami tentang ayat ini, dia ada kaitan dengan ayat ini juga. Kita baca ayat pilihan lain. Okey. Ayat pilihan kita pada pagi ini adalah surah Ar-Rum. Okey, tuan-tuan buka surah Ar-Rum. Okey, surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat 41, muka surat 408, surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat 41, muka surat 408, baris yang ke-14 dengan baris yang ke-15. Kalau saya sebut baris ni maksudnya dalam satu muka surat Al-Quran tu kan, biar kita akan baca ada 15 baris. Baris 1, baris 2. Maknanya ayat ni dah bawah-bawah dah. Ayat bawah sekali. Baris yang ke-14 dan baris yang ke-15, muka surat 408, kita akan temui ayat pilihan yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Okey, juzuk yang ke-21. Surah Ar-Rum ni dia duduk dalam posisi juzuk yang ke-21, surah yang ke-30, ayat nombor 41, halaman 408, baris ke-14 dengan baris ke-15. Okey. Ayat ni dia ada kaitan dengan ayat surah Asy-Syura ayat 30 yang kita baca hari ini sikit dan yang kita bincang semalam. Dari perkaitan dia. Okey. Ayat ini Allah Taala berfirman. Saya bacakan dulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Okey, ayat ni kita dah baca ayat dia ni. Lepas tu kita tengok apakah terjemahan ayat. Ayat nombor 41 ni Allah berfirman, telah timbul, zahara zahir, telah muncul al-fasad, iaitu kefasadan. Dalam terjemahan dia kata telah muncul, telah timbul pelbagai kerosakan. Di mana? Fil barri, di daratan. Di mana lagi telah timbul kerosakan? Wal bahri, di laut. Okey, Allah bagi tahu telah timbul, telah muncul, telah berlakunya pelbagai kerosakan. Sama ada kerosakan itu di darat dan kerosakan di lautan. Okey. Nanti kita ulas apa maksud kerosakan tu. Kerosakan di darat, kerosakan di lautan, telah timbul kerosakan. Sebab apa? Bagaimana boleh timbul? Kerana apa? Allah kata bima, dengan sebab kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Okey, oleh tangan manusia. Nanti kita ulas ayat ni, kita baca terjemahan ni dulu. Lepas tu Allah kata, kerosakan yang timbul di daratan, di lautan, dengan sebab tangan manusia tadi tu, Allah menerangkan kenapa Allah jadikan kerosakan tu. Penyebab dia manusia. Okey, penyebab dia adalah manusia. Kenapa Allah jadikan kerosakan itu? Sedangkan Allah Ta'ala boleh pun elak. Kan Allah Ta'ala boleh je tak nak jadikan kerosakan tu. Okey, Allah kata untuk apa? Liyuziqahum ba'dalladhi amilu. Allah kata kerana Allah Ta'ala hendak merasakan. Allah nak bagi manusia itu rasa. Untuk bagi manusia itu melalui, merasakan. Merasakan apa? Ba'dalladhi amilu, sebahagian daripada balasan tangan-tangan mereka itu. Lepas tu Allah kata, kenapa Allah nak bagi manusia merasakan? Allah kata, la'allahum yarji'un,
supaya mereka itu kembali. Supaya mereka itu kembali. Okay, kalau kita baca terjemahan ni mungkin kalau siapa yang dah baca, dah ikut ayat yang surah Syura, ayat nombor 30 tu, sebenarnya ayat surah Ar-Rum ni, ayat 41 ni sebenarnya dia mentafsirkan. Dia macam dia memberikan ulasan lanjut pada ayat surah Syura tu. Dia ada kaitan. Tapi di ayat lain lah, dia ada kaitan. Maknanya, pada surah Ar-Rum ni, kita baca terjemahan kan? Okey, mungkin ada orang bertanya, apa maksud kerosakan fasad itu? Okey, kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir rahimahullah, beliau mengatakan maksudnya telah timbul kerosakan al-fasad di daratan dan di lautan. Di daratan dia maksudnya di mana-mana lah. Selagi mana dekat darat. Tak kisah di mana-mana. Termasuk juga di lautan. Maksud dia Ibnu Kathir kata apa? Dia kata maksud dia kalau dekat darat tu, kan sepatutnya darat ni boleh keluar tanam-tanaman, adanya rezeki, tetapi tanam-tanaman dah makin tak ada. Kan? Buah-buahan dah makin berkurangan. Maksudnya dalam konteks ayat ni turun mula-mula, kita kena faham konteks ayat ni turun pada budaya orang Arab. Mereka sumber rezekinya apa? Adalah tanam-tanaman. Jadi apabila tanam-tanaman tu tak keluar hasil, betul tak? Tanam-tanaman ni banyak yang rosak. Sepatutnya tanam dapat keluar hasil, tapi hasil tak ada. Tanam-tanaman berkurangan. Itu maksudnya kerosakan di muka bumi itu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala yang menyebabkan tanam-tanaman tu tak keluar hasil. Okey, kemudian buah-buahan tak keluar hasil dia. Disebabkan apa? Ibnu Kathir kata disebabkan kemaksiatan. Maknanya Ibnu Kathir kata maksud kerosakan di muka bumi dan di lautan tu dia bagi contoh kalau dekat darat tu macam buah-buahan tak keluar hasil, tanam-tanaman tak subur. Begitu. Maknanya kalau macam maksudnya kita fahamkan di muka bumi ni kan banyak rezeki Allah. Kan banyak rezeki Allah. Mungkin kalau kita contoh padi tak jadi kan, ataupun kita kata apa, mungkin buah-buahan yang contohnya buah durian kan, kenapa tak keluar hasil berbunga tapi tidak berbuah, mungkin kan kita tanam tapi buahnya rosak. Itu sebenarnya kerosakan lah tu di muka bumi. Sepatutnya dia keluarkan buah tu banyak buah dia, ranum buah dia, tapi kita tengok buah berbuah tapi buah tu rosak. Itu di antara contoh ayat dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Ibnu Kathir kata kerana kemaksiatan. Okey, saya bacakan satu lagi pentafsiran yang lebih awal, maksudnya daripada at-tabi'in. Ibnu Kathir dibawa satu kata-kata seorang tabi'in namanya Abu al-Aliyah. Abu al-Aliyah rahimahullah mentafsirkan ayat ni. Ayat mana? Surah Ar-Rum ni dia kata apa? Dia kata sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah di muka bumi, bererti dia telah membuat kerosakan di dalamnya. Rupa-rupanya tuan-tuan, kerosakan ni, orang yang buat maksiat di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, sebenarnya orang buat maksiat ni, dia sama ada dengan manusia, sama ada dengan Allah. Sebenarnya kita seperti mana orang yang merosakkan muka bumi ni. Kalau kita faham merosakkan macam orang buat pencemaran kan. Contohnya macam ni kita nak mencemarkan laut. Mungkin orang letak racun, mungkin orang sisa-sisa kimia kan orang buang kan. Kita faham kerosakan yang itu. Betul lah, dari sudut zahirnya kita faham betul lah. Kita mencemarkan laut dengan buang sampah, kita panggil kerosakan. Betul lah, itu yang zahir. Kan? Ataupun tanam-tanaman, pokok tu kita tebang dia, balak tu kita tebang dia kan. Contoh. Okey. Erti kata lain sebenarnya, kata Abu Aliyah, kalau kita buat dosa pada Allah di muka bumi Allah Ta'ala ni, sebenarnya kita telah buat kerosakan. Itulah dia panggil fasad, kerosakan. Kenapa dia kata merosakkan? Kenapa? Kenapa orang buat maksiat dia dipanggil merosakkan muka bumi Allah? Kenapa orang buat maksiat dia dipanggil melakukan kerosakan? Abu Aliyah mengatakan bahawa dia kata apa? Ini kerana kebaikan di bumi dan di langit adalah disebabkan ketaatan. Maksud dia macam ni. Para ulama mengatakan bahawa bumi Allah Ta'ala ni subur. Faham tak? Bumi Allah Ta'ala ni subur. Tanam-tanaman ini boleh keluar hasil dia. Betul tak? Buah-buahan banyak boleh keluarkan hasil dia. Tetapi
buah-buahan ini berkatnya pokok-pokok itu, buah-buahan, tanam-tanaman, laut-lautan, kan? Semua itu sebenarnya dia boleh keluar hasil, dia boleh keluarkan dia punya nikmat dia tu, kan? Disebabkan kalau kita taat. Maksud dia apa? Kalau kita taat pada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan tambah lagi nikmat tu, bertambah-tambah buah-buah tu, hasil dia. Tetapi apabila kita melakukan kepada maksiat, Allah sekat. Allah Ta'ala tidak membenarkan buah itu berbuah. Allah Ta'ala tidak membenarkan tanam-taman itu mengeluarkan hasil dia. Allah Ta'ala telah sekat. Allah Ta'ala datangkan musim kemarau. Mungkin Allah Ta'ala rosakkan tanam-tanaman ini. Sebenarnya itulah maksiat. Itu kesan maksiat yang kita tak perasan sebenarnya. Kenapa dunia ni semakin panas, kita katakan. Kenapa dunia ni panaslah sangat ni, kan? Kenapa lapisan ozon ni, kita kata langit-langit, kita belajarkan tentang apa tu. Saya pun nak sebut istilah dia pun, saya kurang ingat lah. Maksudnya, kenapa dunia ni semakin panas, contoh kan. Kenapa ikan dah tak ada ni, contoh kan. Contoh, Allah boleh buat. Allah boleh buat sebagaimana Allah tak benarkan ikan timbul pada hari Isnin, Selasa, macam kisah hujan hari Sabtu. Allah boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa sebenarnya punca, penyebab kenapa bumi ni dah tak keluar hasil, kenapa hujan dah tak turun, kenapa musim kemarau. Kerana Allah kata apa? Kerana kalau kita baca ayat tadi, Allah kata apa? Allah mengatakan apa? Bima kasabat aidin nas. Jadi rupa-rupanya setiap manusia yang melakukan maksiat kepada Allah, sebenarnya kita telah membuat kerosakan di muka bumi Allah. Kemaksiat kita tadi menyebabkan Allah Ta'ala tarik nikmat-nikmat. Allah Ta'ala sekat nikmat-nikmat dia yang Allah beri di muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini memberikan pentafsiran kepada ayat surah Ar-Rum, surah Asy-Syura ayat 30 yang kita baca hari semalam tu sebenarnya, untuk menguatkan ayat ni. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kenapa manusia buat maksiat, manusia melakukan kerosakan, Allah sekat tanah tu. Maksudnya sepatutnya tanah ni boleh keluar hasil, buah tu tak keluarkan buah, buah tu menjadi rosak. Contoh paling mudah, padi tu sepatutnya boleh mengeluarkan bertantan, pokok sawit ni sepatutnya boleh mengeluarkan sekian-sekian-sekian, getah sepatutnya boleh keluar hasil yang banyak, tapi berkurangan. Contoh kan. Kenapa Allah sekat? Kenapa Allah kurangkan? Kenapa Allah tidak suburkan? Kenapa Allah datangkan musibah tu? Kan Allah kata liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah kata kami buat sebab tu adalah bagi mereka rasa, kata Allah, bagi mereka merasakan. Itulah sebab engkau. Allah nak suruh manusia itu rasa. Kenapa Allah kemaraukan? Kenapa Allah datang banjir yang besar menyebabkan habis tanam-tanaman? Kenapa Allah Ta'ala tidak bagi pohon itu berbuah? Kerana Allah nak kata, itu sebab engkau lah. Itu sebab tindakan yang kau dah buat lah. Itulah maksiat yang kau buat, kata Allah. Kenapa Allah buat semua tu? Allah tak kata semua tau. Allah kata ba'dallazi, sebahagian je. Kalaulah Allah balaslah, tuan-tuan, rasanya tak hiduplah kita ni. Kita ni tak boleh hidup dengan dosa kita yang banyak. Tapi Allah kata Allah bagi sebahagian daripadanya. Kenapa Allah buat macam tu? Kenapa Allah Ta'ala nak datangkan musibah macam tu? Ayat hujung tu bagi jawapan lah. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali pada Allah. Supaya mereka kembali. Maksud la'allahum yarji'un ni, dalam tafsir At-Tabari rahimahullah, dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan, apa makna moga-moga mereka ni kembali? Kembali ni maksud dia apa? Dia kata supaya manusia ni kembali kepada ilal haq, kepada kebenaran. Mereka kembali kepada taubat, meninggalkan maksiat kepada Allah. Macam tu juga Qatadah rahimahullah, dalam tafsir At-Tabari, Imam Qatadah, beliau mentafsirkan ayat moga-moga mereka kembali ni, dia kata la'alla raji'an. Maksudnya moga-moga mereka ini kembali apa? Bertaubat. Sebab tu kita sebutkan mesej
peringatan di sebalik datangnya COVID-19 ini. Contoh salah satu musibah yang kita semua orang rasa, kan semua orang merasa keperitan dia. Sebenarnya kenapa Allah datangkan? Jawapan dia adalah Allah nak rakyat Malaysia kembalilah kepada Allah. Daripada engkau mensyirikkan Allah kepada engkau mengesakan Allah. Daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Itulah mesej yang kita nak. Itulah sepatutnya yang kita sampaikan kepada rakyat jelata. Inilah sepatutnya yang kita sampaikan kepada semua orang lain. Sebenarnya mesej dia apa? La'allahum yarji'un. Kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Okey, ubahlah tingkah laku. Ubahlah perangai. Kan? Yang mana kurang, tampung dia. Yang mana kewajipan tak buat, buatlah. Tunailah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teladan dan pengajaran yang kita nak ambil daripada dua ayat pilihan yang telah kita bincang pada hari semalam, iaitu surah Asy-Syura ayat nombor 30 dan juga surah Ar-Rum ayat nombor 41. Jadi tuan-tuan, selesailah pengisian kita pada pagi ini. Saya mohon maaf tuan-tuan ya. Pagi ini agak pendek, agak ringkas. Saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan kerana pengisian agak ringkas pada pagi ini. Tapi saya harap walaupun ringkas, walaupun ulasan kita simple, okey, tapi itulah sebenarnya paling penting kita faham. Sebenarnya kalau kita baca surah contoh kita baca tadi dalam surah Syura kan, kita baca hari semalam dah hari ni sikit surah Syura, surah nombor 42 ayat 30, kita baca surah Ar-Rum ayat 41, sekurangnya dua ayat ni walaupun dia saling ayat dua ayat sebenarnya isu yang sama, tapi sekurang-kurangnya kita fahamlah, oh selama ni apa makna ayat ni. Alhamdulillah kita dah faham. Dan kita juga selepas ini kita jangan salahkan siapa-siapa. Dapat dia sebarang musibah, jangan salahkan siapa-siapa. Tapi salahkan siapa? Salahkan diri sendiri. Salah kenapa? Kerana mungkin itu adalah disebabkan dosa yang kita lakukan kepada Allah. Jelas, kalau timpa musibah tu satu keluarga, kita minta pasangan kita minta anak-anak kita supaya kita bertaubatlah, lakulah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, kita semua dapat kembali dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-puan, itu sahaja yang dapat saya berkongsi maklumat pada pagi ini, kerana saya ada kelas lain, kelas pada jam 10.30. Jadi saya perlukan sedikit ruang untuk sampai ke sana. Jadi saya minta maaf pada tuan-puan ya, kerana pengisian agak ringkas pada pagi ini, hanya lebih kurang dalam 30 minit hingga 35 minit. Dan sekali lagi saya menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, kerana pada hari besok, hari Rabu dengan hari Khamis, saya tidak dapat bukan tak dapat lah, maksudnya saya atas kelemahan diri saya tidak mampu untuk menguruskan masa memberikan pengisian pada kerana saya ada urusan peribadi yang memang agak padat dia punya jadualnya. Jadi saya minta maaf banyak pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya mohon maaf lah pada tuan-puan, pada hari besok dengan hari Khamis saya tak dapat untuk kita sama-sama membaca mana-mana ayat-ayat pilihan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, doalah sama-sama agar Allah Ta'ala menerima amal soleh kita pada hari ini dan pada hari-hari yang lain dan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan ketenangan kepada kita, Allah Ta'ala mengurniakan rahmat kepada kita semua. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan bertemu lagi nanti pada hari Isnin yang akan datang. Maknanya esok tak ada pengisian, hari Khamis tak ada pengisian. Okey, dari saya lah, mungkin ada orang lain nak isi tu saya tak tahu. Okey, tapi pada pihak saya minta maaf sekali lagi pada tuan-tuan puan sebab tidak dapat untuk memberikan sedikit menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap tuan-tuan isilah waktu-waktu itu dengan melihat banyak lagi sebenarnya pengisian yang lain yang boleh tuan-tuan dapat maklumat. Jadi kita jumpa hari Isnin yang akan datang. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Jazakumullahu khairan katsira. Kalau ada yang mendoakan saya dalam komen-komen tu, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Doakan kita sama-sama dipertemukan sekali lagi pada kelak-kelak yang akan datang. Jadi kita berpesan-pesanlah kepada kepada kebenaran, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Kita jumpa lagi nanti tuan-tuan dan puan-puan.